Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pertama sekali sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Taala. Awalan, ya ayyuhal ikhwatul kiram, nuridu an nashkurallaha azza wa jal wahdahu. Kerana dia telah beri peluang kepada kita untuk duduk dalam majlis pada pagi yang mulia ini. Li'annahu a'tana fursatan li'an nata'allama lughatal arabiyyah fi hadzal sabah. Ataupun yakni an najlisa fi hadzal majlis fi hadzal sabah. Naam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua nikmat yang paling besar, iaitu nikmatnya Islam. Wa a'tana aidan ni'matan 'azimatan wa hiya ni'matul Islam. Kan? Adakah bukan begitu? Fa alaysa kadzalik? Bala. Naam, kerana nikmat Islam satu orang boleh selamat daripada azab api neraka. Tanpanya nikmat ini satu orang tak dapat selamatlah daripada ia. Wahid idza 'indahul Islam yastati' an yajtanib min nari jahannam. Wa man ma 'indahu hadhihi ni'mah la yumkin an yajtaniba nar jahannam. Nashkurullaha azza wa jal ala ni'matil Islam wa ni'mati julus fil majlis. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala lah. Dan sebab diberinya nikmat Islam, nikmat duduk dalam majlis ilmu. Kan? Alhamdulillah. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, berterima kasih, yakni menunjukkan syukur kita pada lisan, pada hati dan juga amalan. Kan? La azidannakum. Qala ta'ala ana sa'uzidukum, yakni syai'an ma, apa-apa je. Dan Allah Ta'ala akan bagi, yakni Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang bersyukur kepadaku, sungguh benar-benar aku akan menambahkan kepada kamu. Tapi Allah tak bagi tahu apa benda yang ditambahkan. Sedangkan kata kerja tu berhajat kepada berhajat kepada maf'ul bihi. Siapa yang faham, fahamlah. Macam contohnya, saya menambahkan sesuatu kepada kamu. Contohnya. Dia ada benda lah menambahkan nikmat, menambahkan apa. Tapi Allah Ta'ala hilangkan perkataan sesuatu tersebut. Yakni Allah akan tambahkan. Jadi tak perlu risau. Aiyah, tamam. Yani syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan saya syukur pagi ni Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saya dan juga pertambahkan kepada saya ilmu bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Ini insya-Allah bersama saya sahabat-sahabat sekalian untuk belajarlah percakapan Arab pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada pemahaman kita dalam kalamul Arab, kita bolehlah memahami kalam Allah. Sebab Allah Ta'ala sendiri bagi tahu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kan? Jadi bilisanin arabiyyin mubin.
dengan lisan lidahnya lidahnya orang Arab yang jelas. Jadi bila kita mempelajari kalamul Arab, ni kita kena ada niat untuk mempelajari kalam Allah. Jadi boleh kata kalamul Arab alat kepada faham kalam Allah. Macam kita belajar nahu, macam kita belajar saraf, kalamul Arab, uslub gaya bahasa, cara nak cakap seperti mana orang Arab cakap tu pun adalah satu alat untuk memahami kalam Allah. Bukan saja belajar nahwu saraf, bukan. Itu alat betul. Kalamul Arab, kalam kata-kata percakapan Arab juga adalah alat yang mesti dikuasai oleh orang-orang yang mahu memahami makna Al-Quran. Jadi insya-Allah lah, tahun ni tahun yang terakhir bagi kita sama-sama tingkatkan semangat kita untuk tahun depan. Jadikan tahun depan lebih baik daripada tahun ini, insya-Allah. Jangan lupa untuk share kuliah ini untuk rakan-rakan lain mendapat manfaat yang sama, dan juga like, follow FB page kami ini bagi yang belum. Jazakumullah khairan. Okey, saya baca di bawah. Okey, kelas percuma je. Jadi kelas kita ni setiap minggu insya-Allah belajar percakapan, dan hari ini kita akan masuk muka surat 38. Sahabat-sahabat boleh buka lah, insya-Allah. Jadi kami ingin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa kerana memberikan peluang kita sama-sama belajar bahasa Arab percakapan pada pagi ini. Naam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita teruskan pada muka surat 38. Okey. 37. Tamam. Yallah. Pertama sekali, sebelum kita memulakan dalam muka surat 38, sahabat-sahabat ingat tak soalan yang kita sudah pelajarinya daripada unit 1 dan unit 2. Hal antum tadhakkartum ma hiya al-as'ilatu allati ta'allamna min wahdatain al-madiyatain. Ada tak sahabat-sahabat tahu soalan jenis pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah belajar di unit-unit sebelum ni? Unit sekarang, unit 2, unit sebelum ni, unit 1. Tak silap dia ada lebih kurang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sehingga sekarang ada 4 jenis soalan. Ada 4 jenis soalan sehingga sekarang. Alright. Jadi, biar saya bagi tahu contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah ma. Ma makna ma? Siapa ingat ma tu apa? Ma maknahu apa? Ma maksudnya ialah apa. Ma ialah apa. Tamam. Ma makna ma. Okey, siapa yang baru tu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi cubalah ikut kata-kata ustaz. Okey. Ma apa. Ma apa. Okey, tu untuk ma. Apa lagi yang kita belajar dalam unit ni dan unit sebelum ni? Kita belajar dia start dengan huruf ha. Ha, dan juga mana huruf ha saya ni? Dia kenapa tak keluar? Okey, ni dia. Hal. Okey, hal. Yang baru-baru, yang lama-lama boleh ikut sekali. Hal. Cuba sebut. Hal. Okey, bagus. Masya-Allah. Apa maksud hal? Siapa ingat apa maksud hal? Ni nak kena tukar tu dulu. Hal ialah adakah. Hal ialah adakah. Yang baru-baru boleh ikut ustaz. Hal adakah. Hal adakah. Okey, ma apa? Hal adakah. Adakah berbeza ya dengan apakah? Adakah, sebab soalan adakah jawab dia 2 je.
sama ada ya ataupun tidak. Adakah kamu telah makan? Ya, dah makan. Adakah kamu dah minum? Belum. Tidak, saya belum minum. Contoh. Itu adakah. Okay, sebab kalau apakah tu dia lebih kurang macam apa jadi mak. Sebenarnya bahasa Melayu adakah dia tu lebih kurang macam apakah, tapi sebab tak nak samakan supaya nanti tak confuse lepas ni. So saya bezakanlah adakah hal, ma apa ataupun apakah. Tamam? Wah, apa lagi jenis soalan yang kita dah belajar selain daripada ma, hal. Okey, contoh yang lain ialah di mana. Di mana macam mana cakap Arab? Di mana macam mana cakap Arab? Aina. 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 Okey. Aina. 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 Di mana. Okey, yang baru-baru boleh ikut. Aina. 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 Di mana. Aina. 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 Di mana. Okey, dapat tak sahabat sekalian? Dapat. Bagus. Okey. Lagi jenis soalan apa yang kita belajar? Yang ni ma, hal dengan aina. Kalau nak tahu, dia dekat unit 1. Ma, hal dengan aina ni. Ma, hal dengan aina. Kita belajar di unit 1. Adapun unit 2, kita belajar soalan aina dan ada lagi satu. Apa dia? Sahabat-sahabat ingat tak? Macam mana nak kata siapa? Macam mana nak kata siapa? Kita nak kata siapa pakai man. Macam mana nak kata siapa? Man siapa? Ayuh, man. Jom cuba sama-sama. Man, man, man siapa? Man, man, man siapa? Okey, dapat ha? Okay, yang baru-baru jangan lupa untuk follow page kami dan share kelas kita pada pagi ni. Mudah-mudahan ramai dapat ambil manfaat. Terima kasih. Naam. Syukran. Okey. Jadi inilah dia unit 1 dengan 2 punya soalan yang kita dah pelajari. Fahadhihi hiya al-as'ilatul lati ta'allamnaha min wahdataini. Min hataini wahdataini. Ma, apa, hal, adakah, aina, di mana, man, siapa. Okey, jadi sekarang ni sahabat-sahabat sekalian, ada satu kerja yang saya nak beri kepada sahabat-sahabat yang dikasihi. Okey, ma kan maksud dia apa? Saya nak sahabat-sahabat cuba untuk buat soalan menggunakan ma dengan perkataan yang saya highlight di bawah. Okey, kita mula dengan jaddun. Okey, cuba buat satu soalan menggunakan ma dan juga jadd. Cuba fikirkan menggunakan apa dan juga atuk. Kita cuba buat sama-sama. Biar ustaz bagi contoh kalau tiada contoh. Kalau sahabat-sahabat blank, apa nak buat, biar saya tolong sahabat-sahabat fikirkan. Kita kecilkan. Kita letak di tepi. Kita jadikan di sebelah kiri. Okay, cuba buat ayat contohnya begini. Apa nama atuk awak? Kan guna perkataan ma, betul tak? Aina jaddun, minta maaf ya ukhti Zainab. Itu sudah betul. Itu jenis soalan. Di mana atuk? Tapi permintaan saya adalah menggunakan ma
dan juga perkataan jaddun. Aywa, menggunakan ma istikhdam kalimah ma ma'a kalimah jadd. Kita menggunakan perkataan ma dan juga perkataan jadd. Contoh, saya dah bagi contoh di sini. Macam mana nak buat ni? Apa nama atuk awak? Simple je kan? Macam mana tu nak tanya? Apa nama atuk awak? Ma ismuhu jadduka. Okey, ada sahabat kita telah tuliskan untuk kita. Jom kita tengok. Ma ismuhu jadduka. Okey, macam jawapan ukhti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama Hamidah. Ahsanti, Masya Allah. Tapi ada satu kesilapan. Ma betul. Apa? Ismuhu betul dekat isim. Hu tu silap. Okey, sepatutnya hu tu dibuanglah. Macam ni. Jadilah dia ma ismu jaddika. Ma ismu jaddika. Macam ukhti Zahara bagi tahu, ukhti Halimah bagi tahu. Dia dah betulkan dah. Betul lah. Ukhti Hamidah perlu betulkan sikit je. Ukhti Zainab, na'am, ukhti Radin. Aywa, betul tu. Jadi ni untuk ma dengan jaddun. Okey, sekarang ni saya tinggalkan yang lain untuk sahabat-sahabat semua. Cuba buat untuk tabib. Ma dengan tabib. Okey, ma dengan tabib. Cubalah buat soalan. Apa soalan yang kita boleh guna untuk ma apa dengan tabib? Okey, cuba buat. Saya bagi waktu 1 minit. Okey, sahabat-sahabat tiada idea sepertinya. Boleh juga apa nama doktor ini? Macam mana nak tanya apa nama doktor ini? Ma ismu hadzal tabib? Cuba sahabat-sahabat ikut macam mana ustaz baca. Ma ismu hadzal tabib? Ma ismu hadzal tabib? Macam mana tu? Apa nama doktor ini? Macam mana tu? Ma ismu hadzal at-tabib? Ma ismu hadzal at-tabib? Kan? Ma tabiyat ya'lam. Okey, yang tu saya kurang pasti apa maksud ukhti Radin. Cuba tolong apa panggil? Terjemahkan apa yang ukhti Radin Tuminah nyatakan. Mungkin saya boleh tolong sempurnakan maknanya. Okey, ukhti Zainab dia tulis ma taf'al tabib. Okey, yang ni bagus. Cuma kalau nak kata tabib yang sedang lakukan, kita tak guna taf'al. Okay, ada sahabat kita tulis macam ni. Biar ustaz tolong copy dan paste dekat sini. Okay, sebentar. Ada sahabat buat ma taf'al tabib. Kalaulah sahabat kata ma taf'al tabib, yang ni tak tepat tau. Yang tepat kita tukarkan ta kepada huruf ya. Ma yaf'al tabib. Ataupun yang ni pun masih kurang tepat lagi. Satu ta tukarkan kepada ya. Satu lagi tukarkan madha. Ma kepada madha. Kalaulah kita nak kata apa yang doktor sedang buat,
Madza yaf'al tabib. Bukan lagi ma. Sebab kalau ma dengan kata kerja biasanya jadi tidak. Ma sini jadi tidak. Kalau selepas dia kata kerja. Ma yaf'al tabib. Adakah doktor itu tidak melakukan? Contoh. Jadi kita tak guna ma sebab ma biasanya selepas isim lah. Ma selepasnya kata nama lah. Jadi kalau ma selepasnya kata kerja tu kebiasaan adalah nafi. Yani tidak. Jadi ni contoh yang betul lah. Madza yaf'al tabib. Kalau nak menyatakan soalan begitu. Apa yang doktor sedang buat? Tamam. Ahsanti ya ukhti Zainab. Bagus. Kita belajar daripada kesilapan. Ukhti Puan Roziah kata, Waalaikumsalam. Masih tak dapat melihat line. Ummi masih sedang loading. Semoga Allah permudahkan. Ukhti Roziah insyaAllah. Nah. Ayuh. Ukhti Zahara. Ma ismu hadat. Yani. Ayuh. Tamam. Okey, sekarang ni ma dengan tabib sahabat-sahabat dah buat dengan baik. Apa kata buat pada talibah? Cuba buat soalan apa dengan talibah, pelajar perempuan. Apa soalan yang boleh buat? Lebih kurang sama juga. Apa nama pelajar perempuan ini? Ma ismu hadhihi talibah? Ma ismu hadhihi talibah? Apa nama pelajar perempuan ini? Macam mana nak kata tu? Ma ismu hadhihi talibah? Ma ismu hadhihi talibah? Begitu. Ma hadhihi talibah. Ini pelajar apa maksud dia? Kalau ma hadhihi talibah. Okey. Boleh juga tu. Ma hadhihi talibah ini pelajar apa? Contohlah dia tu pelajar boleh jadi sanawi ataupun ibtidai ataupun yang kanak-kanak tu tifli kan, auladi kan. Tadika kan. Boleh jadi. Ni pelajar apa ni? Ma hadhihi talibah. Boleh, tak ada masalah. Ma yaqra'ut talibah. Okey, untuk ma yaqra'ut talibah yang ini biar ustaz betulkan. Boleh ke? Minta izin tau. Kita belajar sama-sama. Okey, macam sebelum ni ukhti kita buat ma yaf'alu tabib kan. Sekejap ya, yang sebelum ni tabib. Okey. Nampak kan? Ini yaqra'u. Yang sebelum ni kan kita belajar, tadi kita buat ma yaf'alu tabib. Ma yaf'alu tabib. Madza? Yani madza yaf'alu tabib. Okey. Madza yaf'alu tabib. Tadi kan ustaz betulkan satu dekat ya, satu lagi dekat za. Madza yaf'al tabib. Okey. Nampak? Okey, kenapa kita tukarkan ya? Sebab tabib ini lelaki. Jadi madza yaf'al tabib, bukannya madza taf'al tabib. Sekarang ni berbeza pula. Kalau kita nak kata, tengok tu. Ma yaqra'ut talibah. Ya ni kita tahu tu untuk lelaki. Kemudian selepas dia ni at-talibah, pelaku dia tu perempuan. Jadi betul tak kalau pakai ya? Pastilah tidak betul. Okey.
sebab dia kena tengok uh, perempuan ataupun lelaki. Jadi kalau macam Ukhti Zainab punya jawapan, sepatutnya beginilah. Madza taqra'ut talibah? Madza taqra'ut talibah? Tukarkan ya tadi tu kepada ta. Sebab apa? Sebab kita ikut pelaku dia. Yang buat pekerjaan tadi tu siapa? Yang itulah kita ikut. Kalau perempuan kita gunalah taqra'u. Kalau lelaki macam tabib tadi kita gunalah ya. Nampak kan? Okay, bagus, bagus. Masya Allah. Kan? Sebab Ustaz suka kan, kalau ada yang macam contohnya dia sudah tahu tapi dia silap faham. Kemudian dia kongsikan. Jadi tak ada masalah kalau sahabat-sahabat tersilap faham. Sebab boleh kita belajar bersama-sama kan. Aywa. Nama pun nak belajar kan kita semua. Saya pun masih belajar lagi kalau saya ada salah. Boleh belajar daripada antum semua. Aywa. Jadi madza taqra'ut talibah? Okey. Na'am, ahsantum. Jadi kalau lah kita tanya apa nama pelajar perempuan ini, macam ni lah. Ma ismu hadhihi talibah? Okey, yang terakhir sahabat-sahabat boleh cuba buat. Ma dengan ammah. Apa nama makcik kamu? Ataupun kita cuba tukar lain pula. Apa nama makcik dia? Macam mana nak kata tu? Apa nama makciknya? Confuse Ustaz. Tak apa. Biasa. Saya masa awal-awal macam ukhti semua sama juga. Confuse. Tapi perlukan pengulangan yang banyak lah. Sehingga pengulangan yang banyak dan berkesan. InsyaAllah boleh. Nah. Jadi untuk kata apa nama makcik dia nak tanya macam mana? Ma ismu ammatuhu. Siapa yang sama dengan saya tu betul lah. Ma ismu ammatuhu. Aywa. Ma ismu ammatuhu. Apa nama makcik dia? Apa nama makciknya? Ma ismuhu ammah. Ma ismuha ammah. Okey, ada sahabat buat sebegini. Kalau buat sebegini, jawapan dia tidak tepat. Minta maaf, tapi subhanallah, saya ingin ucapkan terima kasih kerana berani mencuba. Kalau ma maksud dia apa kan? Ismuha namanya. Ammah makcik. Jadi bunyi dia macam ni. Apa namanya makcik? Pelik tak bunyi dia? Pelik. Jadi kita tu buang ha ni dekat isim. Tapi letak ha ni dekat am. Jadi macam ni. Ma ismu ammatu ha. Tukarkan ta marbuta jadi ta buka. Ma ismu ammatiha. Ma ismu ammatiha. Ma ismu ammah. Apa nama makcik? Okey, boleh. Tapi tak adalah dia. Siapa yang kata ma ismu ammah sahaja, jadilah maksud dia apa nama makcik. Kalau tambah dia, macam ni lah. Ma ismu ammatuha ataupun ma ismu ammatuhu. Untuk lelaki lah. Ma ismu ammatuhu. Dapat insya-Allah sahabat-sahabat sekalian? Naam. Okey, jom kita terus kepada buku muka surat 38. Dah buka belum? Okey. Sekarang ni saya minta untuk sahabat baca dahulu apa yang ada di hadapan ini. Boleh? Okey, cuba baca sendiri. Gambar di atas ada 3 perkataan. Walidun, Adnan, Muhandis. Walidun, Adnan, Muhandis. Dia ada bagi contoh. Yujad al-misal. Mada qal, apa dia kata? Man hadha?
Tengok tu, hadza walidi Adnan huwa muhandis. Jadi ada dua orang bercakap, satu tanya man hadha. Siapa ingat apa maksud man hadha? Maksud man hadha? Man hadha, siapakah ini? Hadza walidi Adnan huwa muhandis. Ini ayah saya Adnan, dia seorang jurutera, kan? Jadi sekarang ni kita nak cuba buat seperti contoh ini. Man hadza? Hadza walidi Adnan huwa muhandis. Kita nak cuba baca macam tu. Tapi untuk perkataan yang lain lah. Tapi untuk perkataan yang lain. Okey, kita lihat perkataan yang pertama. Sahabat-sahabat cuba buat dahulu. Sementara saya bagi jawapan sebentar lagi. Tapi saya boleh bagi tahu bahasa Melayu. Di sini dia nak kita buat siapakah ini. Cuba cakap Arab siapakah ini. Ataupun siapa ini. Ataupun bahasa Melayu kita. Ni siapa? Ataupun siapa ni? Okey, lepas tu. Ini pakcik saya Omar. Dia seorang guru. Macam mana tu nak kata ini pakcik saya Omar. Dia seorang guru. Bentar ya. Okey, teruskan. Sahabat-sahabat cuba lakukan di dalam apa panggil? Di dalam ruangan komen. Siapakah ini? Ini pakcik saya Omar. Dia seorang guru, kan? Macam mana nak buat tu? Okey, kalau untuk siapa ini macam sahabat-sahabat bagi tahu tadilah. Man hadha? Okey, cantik. Man hadha? Tapi kalau nak kata ini pakcik saya, bukannya hadha Umar ataupun hadha Am. Pakcik saya. Kita tambahkan huruf ya. Ingat tak tambah huruf ya macam mana? Hadha kan ini. Hadha. Ini ra. Ammi. Ini pakcik saya. Hadha ammi Umar huwa mudarris. Cantik. Masya Allah. Masya Allah. Okey. Kita teruskan dengan gambar kedua. Nastamir ila surati thaniyah. Jaddun salimun tabibun. Okey, sahabat-sahabat pula cuba. Macam mana nak tanya? Siapakah ni? Ini atuk saya Salim. Dia seorang doktor. Cuba cakap dalam bahasa Arab. Cuba. Saya tunggu di ruangan komen. Sebentar. Okey, macam mana tu nak buat? Siapakah ini? Ini atuk saya Salim. Dia seorang doktor. Ini atuk saya siapa? Salim. Dia seorang doktor. Okey, boleh tak sahabat-sahabat? Man hadha? Hadha jaddi Salim huwa tabib. Betul tu ukhti Hamidah. Ahsanti, mumtaz jiddan. Okay, kita terus kepada gambar yang seterusnya. Akhun Saleh dengan talib. Cuba buat untuk yang ini pula. Siapa ni? Ini abang saya Saleh. Dia seorang pelajar. Macam mana tu nak cakap dalam Arab lah. Dalam Arab macam mana? Ini abang saya Saleh. Dia seorang pelajar.
Ini abang saya Soleh. Kita tengok jawapan sahabat-sahabat sekalian. Naam. Man hadha? Kalau kita nak tanya siapa ni? Man hadha? Kan? Ini abang saya Soleh. Hadha akhi Soleh. Huwa talib. Dia seorang pelajar. Okey, kita teruskan. Sadiq, Ali dan juga muallim. Giliran sahabat-sahabat untuk cuba buat. Alright, cuba buat untuk Sadiq, Ali dan juga muallim. Yang ni bunyi dia macam ni. Ini siapa? Siapakah ini? Ini kawan saya Ali. Dia seorang guru. Macam mana tu? Tadi saya kata guru dekat doktor tadi. Silap lah tu. Macam mana tu? Ini kawan saya Ali. Dia seorang guru. Cuba. Man hadha? Hadha sadiqi Ali huwa muallim. Ahsanti ya ukhti Hamidah. Man huwa? Siapa dia? Huwa sadiqi Ali huwa muallim. Bolehlah ukhti Faria. Pas. Halimah Syuaib. Man hadha? Hadha sadiqi huwa muallim. Betul? Ukhti Zahara. Man hadha? Hadha sadiqi huwa muallim. Aywa, ahsantum. Masya Allah. Jadi itulah cara kalau kita nak tanya siapa kan. Tadi masa kita berlatih di awal-awal, kita berlatih penggunaan ma. Contohnya apa nama ini, apa nama itu kan. So sekarang kita pergi lagi muka surat 38 tempat yang sama. Kita lihat latihan keempat. Hawil kama fil misal. Tukarkan seperti di dalam contoh. Tengok ni, Walid dengan Adnan. Walid dengan Adnan. Tengok contoh. Hadza walidi Adnan. Hadza waliduhu Adnan. Okey, jadi sekarang kita kena buat seperti inilah. Hadza hadihi kalau perempuan. Okey. Kita kena hati-hati. Okey, cuba buat untuk Walidah dan juga Khadijah. Nak buat macam mana? Ini ibu saya Khadijah. Ini ibu dia Khadijah. Macam mana nak buat? Dia di sini dia lelaki lah. Hilang. Supaya. Okey, macam mana nak buat? Ini ibu saya Khadijah dan ini ibu dia Khadijah. Mesti sahabat-sahabat boleh buat kan? Okey, biar saya tolong tulis lah. Mana saya punya gambar? Tak keluar pula. Okey, hilang dah. Refresh kejap. Okey. Hadhihi walidati Khadijah. Maksud dia ini ibu saya Khadijah. Kalau kita nak buat dia pula macam mana? Dia lelaki. Hadhihi walidatuhu. Hadhihi walidatuhu Khadijah. Nampak tak macam mana nak buat? Okay, sekarang ni cuba buat untuk Ibn dan juga Ali. Ini anak saya Ali. Ini anak dia Ali. Sahabat-sahabat cuba buat dalam Arab. Biasakan. Yang tidak biasa. Biasakan yang tidak biasa. Saya pergi ambil air lah. Air kosong sebentar. Okay, sahabat-sahabat cuba buat dulu.
Macam mana tu nak buat ini anak saya Ali, ini anak lelaki dia Ali. Kita tengok jawapan sahabat di ruangan komen. Ada yang buat tak? Ada ibni Ali, betul tu. Bukan hadihi Jangan tersilap sebab ni kan anak lelaki. Kadang-kadang orang tersilap hada dengan hadihi ibni. Kan lepas tu macam tadi hada walidati. Jadi tertukar-tukar. Ini betul lah. Hada ibni Ali, ini anak saya Ali. Hada ibnuhu Ali, dan ini anak dia Ali. Sama macam percakapan, cuma kena tukar ya dengan dia je lah, hu. Okey, teruskan. Ukhtun dan juga Salma. Cuba buat. Sambil apa nama? Sambil tulis di ruangan komen, sambillah buat. Okey. Sambil tulis, sambil buat, sambil tulis, sambil sebut. Bismillah. Hadihi ukhti Salma. Ahsanti ukhti Fahriah. Mumtaz. Kalau ini kakak dia Salma. Naam ya ukhti Hamidah. Ahsanti wa ukhti Ladin. Jamil jiddan. Okey, kalaulah dia hadihi ukhtuhu Salma. Hadihi ukhtuhu Salma. Tulisan dia macam mana? Sama jugalah lebih kurang. Cuma kena tukar ukhtun begini. Ni kan hadihi walidati. Ini kita tadi tu. Sekarang ni hadihi ukhti. Hadihi ukhti Salma. Kalau untuk dia, hadihi ukhtuhu Salma. Dan ini kakak dia Salma. Bagus. Teruskan dengan Ammah dan juga Aisyah. Ammah, Aisyah. Ammah, Aisyah. Cuba buat. Sambil sahabat-sahabat tulis, mohon untuk sambil sebut. Kita nak biasakan saya dan juga dia ni. Cuba buat. Ini makcik saya Aisyah. Dan ini makcik dia Aisyah. Tapi dalam Arab. Simple saja. Sama juga lebih kurang. Cuma kena tukar Ammah. Kan? Lepas tu tambah ya ataupun tidak. Okey, jom kita cuba. So, macam mana nak kata ini makcik saya Aisyah? Hadihi ammati Aisyah. Cuba semua ikut. Hadihi ammati Aisyah. Okey, kalau nak kata dia, hadihi ammatuhu Aisyah. Ni dia. Hadihi ammatuhu Aisyah. Cantik? Kita teruskan. Ammun. Lagi 2 gambar. Lepas tu selesai untuk muka surat ini. Tahniah. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian. Okay, ada Ammun dan juga Osman. Hati-hati guna hadihi ataupun hada. Okay. Cuba buat. Cuba sahabat-sahabat sekalian lakukannya. Mesti boleh. Sekarang ni Ammun. So macam mana nak buat tu? Ini pakcik saya Osman dan ini pakcik dia Osman. Macam mana tu? Okay. Kalau nak kata ini pakcik saya Osman, begini. Hadza ammi Osman. Siapa yang tak tahu boleh ikut. Hadza
Ammi Usman. Hada Ammi Usman. Ini pakcik saya Osman. Ayuh macam jawapan sahabat sekalian. Kalau nak kata pakcik dia bagaimana? Tukarkan kepada hu. Macam mana tu? Hada ammuhu Osman. Hada ammuhu Osman. Simple je kan? Okay, yang terakhir kita buat Sodiq dan juga Ahmad. Ayuh. Cuba buat sahabat-sahabat. Last yang terakhir untuk muka surat ni. Cuba sahabat-sahabat sekalian buat. Ini kawan saya Ahmad. Ini kawan dia Ahmad. Macam mana tu nak sebut? Ini kawan saya Ahmad. Ini kawan dia Ahmad. Jom Ustaz tolong. Okay. Tengok sahabat dah buat belum Okay. Jadi bunyi dia macam mana? Bunyi dia macam ni. Tengok atas. Hada sadiqi Ahmad. Ini kawan lelaki saya Ahmad. Kalau nak kata anak kawan lelaki dia bagaimana? Hada sadiquhu Ahmad. Macam tu. Hada sadiquhu Ahmad. Ahsantum ya ikhwanana. Ada yang dah tulis dah. Hada sadiqi Ahmad. Betul? Hada sadiqi Ahmad. Hada sadiqu Ahmad. Hada sadiqihi Ahmad. Aywa, masya-Allah. So kalau bawah dia hada sadiquhu. Kalau untuk dia hada sadiquhu Ahmad. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dah selesai dua muka surat dengan baik sekali. Okey, macam tadi kita dah belajar ma, man, kaifa dan juga ma, man, kaifa dengan hal. Okey, kaifa dengan hal. Okey, sekarang ni kita nak cuba buat latihan untuk aina. Okey, ni Ustaz nak bagi kerja rumah lah dekat sahabat-sahabat sekalian. Aina, sahabat tahu kan aina tu maksudnya di mana? Aina maksud dia di mana? Aina kan maksudnya di mana? So, apa yang saya nak sahabat buat adalah cuba buatkan aina, soalan aina dan juga hurfah. Aina dan juga hurfah. Cuba buat aina dan juga hurfah. Mana tu? Aina di mana? Hurfah bilik. So, macam mana kita nak kata di mana bilik awak? Aina ghurfatuka. Aina ghurfatuka. Mana bilik kamu? Kan? Tu kita boleh tanya. Ustaz lajukan sedikit tau. Okey, sekarang ni sahabat cuba buat untuk hammam pula. Dah tahu kan contoh macam mana? Cuba buat hammam pula. Okey, sekarang sahabat buat sendiri dan tuliskan aina dan juga hammam yang sesuai. Soalan yang sesuai. Saya nak buat pertanyaan di mana tandas. Di mana tandas? Boleh juga di mana tandas. Tapi macam pendek sangat. Ainal hammam. Tu betul boleh. Di mana tandas? Ataupun boleh kita kata di mana tandas di dalam rumah ini? Aina hammamuka pun boleh juga. Di mana tandas kamu? Betul? Ataupun ainal hammam fi hadzal bait? Mana tandas dalam rumah ini? Okey, kita lajukan lagi. Teruskan kepada masjid. Sahabat-sahabat teruskan kepada masjid. Aina dan juga masjid. Untuk selesai latihan ini insya-Allah. Aina dan juga masjid. Apa ayat yang sesuai ataupun soalan yang boleh kita tanya? Contoh masjid tu nama dia Masjid Bukhari ataupun Masjid Putrajaya. Aina Masjid Putrajaya? Aina Masjid Bukhari? Aina Masjid Masjid apa negara?
Aina masjidul bilad? Contoh, kan? Itu contoh untuk aina dan juga masjid. Okay, cuba buat aina dan juga musalla. Kan? Aina dan juga musalla. Tamam. Aina musalla saya tak pasti nak macam mana, tapi bolehlah ainal musalla. Di manakah tempat solat? Ataupun macam contohnya kalau kita nak kata di kawasan ini, perkataan ni belum sempat belajar. Ainal ainal musalla. Okey, ainal musalla fi hadzal bina. Mana tempat solat dalam bangunan ini? Contoh, aina musalla fi hadzal bina. Mana musalla di binaan ini? Itu contoh dia lah. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita sudah selesai kelas kita pada pagi ini. Kita dah ulang kaji perkataan ma, kita dah ulang kaji percakapan tadi tu, penggunaan man dan juga huwa hiya, kan. Lepas tu kita sudah belajar lagi, ulang kaji lagi untuk aina. Diharap-harap sahabat-sahabat dapatlah sedikit sebanyak manfaat daripada kelas kita pada pagi ini. Sebab kita nak latihkan sahabat-sahabat sekalian, bukannya jadi pendengar sahaja. Jadi sahabat-sahabat pun cuba aktif dalam panggil apa nama, berkomunikasilah dengan ustaz, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri. Aina Masjidul Haram, tengok tu. Macam ukhti Siti, dia bagi tahu. Aina Masjidul Haram, sudah sampai ke Mekah contohnya, tapi tak tahu mana Kaabah. Jadi kita tanya, Aina Masjidul Haram, mana Masjidil Haram? Kan? Okay, ada soalan? Sahabat-sahabat ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh tangguh kelas kita sekarang lah. Sahabat-sahabat yang baru masuk, nak tengok rakaman daripada mula, boleh follow YouTube page Pusat Tahfiz At-Taqwa lah. Ataupun tak silap dia institute tapi adalah Taqwa lah. Nanti tengok dekat link. Akan dihantar link insya-Allah. Tamam? Jadi sampai situ sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan ya ikhwanana, ila liqa, ma'as salamah. Assalamualaikum.